Halo dan selamat datang ke siri video belajar bahasa Hokkien Pulau Pinang. Nama saya Timothy dan saya akan mengajar anda selangkah demi selangkah mempelajari, membaca, menulis dan memahami bahasa Hokkien yang digunakan oleh orang Cina di Pulau Pinang. Dalam bab yang dahulu, itu adalah bab pengenalan, kita telah mempelajari sejarah orang Cina di Semenanjung Malaysia. Dan pada bab ini, iaitu bab yang kedua, barulah kita bermula mempelajari bahasa Hokkien Pulau Pinang. Bahasa Hokkien Pulau Pinang, seperti juga bahasa-bahasa Cina yang lain, merupakan satu bahasa bernada. Bernada maksudnya setiap suku kata boleh disebut dalam nada yang berlainan. Nada yang berlainan itu akan memastikan apakah maksud perkataan yang disebut. Oleh itu adalah wajib untuk mempelajari nada sebagai asas untuk mempelajari bahasa Hokkien Pulau Pinang. Tetapi janganlah khawatir, kita akan mempelajarinya sedikit demi sedikit supaya anda yang sekiranya anda tidak faham berkenaan nada ataupun yang merupakan sesuatu yang amat pelik atau ganjil kepada anda, saya harap daripada pengajaran saya ini anda akan memahami nada dan dapat menyebut setiap perkataan ataupun setiap suku kata menggunakan nada yang betul. Okey, pada bahasa Hokkien Pulau Pinang, setiap suku kata boleh dibahagikan kepada 5 nada yang berlainan. Sebenarnya daripada 5 nada itu terdapat hanya 4 nada yang berlainan. Sebabnya 2 daripada nada itu adalah nada yang serupa tetapi mempunyai tabiat atau kelakuan yang berlainan. Apakah yang dimaksudkan oleh saya itu? Saya bagi contoh ya. Katakan perkataan ma yang ditulis MA. Ia boleh dibahagikan kepada 4 nada yang berlainan, iaitu ma, 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 ma. Sila ulangi itu ma, 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 ma. Ya, itu adalah 4 nada yang berlainan daripada perkataan MA. Kita sebut sekali lagi ma, 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 ma. Sekali lagi ma, 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 ma. Seperti yang anda dapat nampak di sini, 4 suku kata itu adalah ma dengan angka 1, ma dengan angka 2, ma dengan angka 3 dan ma dengan angka 4. Dengan itu, kita tahu setiapnya akan mempunyai bunyi yang berlainan dan dalam perkataan bahasa Hokkien Pulau Pinang, kebanyakannya akan mempunyai maksud yang berlainan. Ya, dalam satu set yang terdapat 4 nada yang berlainan itu, terdapat juga suku kata yang tidak membawa apa-apa maksud. Maksudnya, dalam satu set, bukan kesemua nada adalah perkataan. Ada yang hanya merupakan bunyi yang tidak terdapat apa maksud padanya. Tetapi ada juga satu set yang penuh, lengkap keempat-empatnya, setiap satu mempunyai maksud yang berlainan. Tadi saya katakan terdapat 5 jenis, tapi saya baru terangkan ada 4. Sebabnya yang kelima ialah nada yang 3 itu ditulis dengan angka 3. Maksud saya ma, 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 ma. Ma itu boleh ditulis dengan angka 3 dan ia juga boleh ditulis dengan angka 3. Kedua-dua disebut ma. Ya, kedua-dua disebut ma. Tetapi angka 3 dengan angka 3 itu membawa maksud yang berlainan dan angka 3 itu adalah perkataan yang berlainan daripada perkataan dengan angka 3 saja.
Apabila kita bariskan kelima-lima ini, nada tiga-tiga itu adalah sama bunyinya dengan nada tiga. Tetapi nada satu, nada dua, nada tiga, dan nada empat, perkataan dengan empat nada satu digit itu mempunyai kelakuan yang sama. Hanya perkataan dengan nada tiga-tiga yang lain daripada yang lain. Dia istimewa, dia khas, dia ada angka tiga-tiga. Yang sebahagiannya, yang keempat-empat itu mempunyai satu digit sahaja. Satu angka sahaja, yang dia ada dua angka, iaitu tiga. Okey, sampai ke sini faham tak ya? So, terdapat 5 jenis. Contohnya huruf perkataan ma boleh disebut ma, dan ma yang ketiga itu terdapat 2 jenis, iaitu ma dengan angka 3 dan juga ma dengan angka 3. Setiap suku kata boleh dibahagikan kepada 5 jenis itu. Contohnya suku kata kau, K-A-U. Kau, kita bahagi kepada 4 dahulu. Kau. Kau itu sama bunyi seperti engkau. Kau itu ialah yang keempat. K-A-U, 4. Lalu itu kebanyakan perkataan dalam bahasa Melayu, suku katanya seperti suku kata nada keempat. Kau. Okey, itu ialah suku kata keempat. Setiap suku kata dengan angka yang berlainan akan membawa maksud yang berlainan. Kau maksudnya gantung. Kau maksudnya monyet. Kau maksudnya tiba dan juga tebal. Kau boleh bermaksud tiba, kau juga boleh bermaksud tebal. Tetapi kau maksud tiba itu ditulis dengan angka 3. Kau dengan maksud tebal itu ditulis dengan angka 3. Oleh itu, sekiranya anda nampak KAU 3, maksudnya ialah tebal. Kalau you nampak KAU dengan satu angka 3 saja, maksudnya ialah tiba. Okey, setiap perkataan akan membawa maksud yang berlainan. Dan kau maksudnya 9. Pada permulaan adalah amat mustahak setiap perkataan baru you hafalkan dengan angkanya sekali. Jangan hanya mempelajari perkataan itu tanpa angkanya, sebabnya kalau terlupa terpaksa ulangi kembali berulang-ulang kali, adalah baik untuk anda hafalkan seterus kesemuanya. Contohnya perkataan kau, terus hafalkan dengan KAU angka 1 supaya tak terlupa sama ada angka 1 atau angka 2, angka 3 atau angka 4. Kau ialah angka 1, kau monyet ialah angka 2, kau tiba ialah angka 3, kau dengan 3 maksudnya ialah tebal, dan kau KAU 4 ialah angka 9. Ya, angka 9 ditulis kau seperti engkau. Oleh itu, perkataan kau dalam bahasa Melayu sama bunyinya dengan perkataan kau yang bermaksud angka 9 dalam bahasa Hokkien Pulau Pinang. Satu lagi latihan dengan perkataan kong. Kita asingkan kepada 4 jenis kong. Dalam set 4 ini, bagaimana kita bacanya? Ia adalah kong, 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 kong. Dan sekali lagi, ini keempat-empat ini dalam set ini mempunyai maksud yang berlainan dan setiap satu mempunyai maksud tersendiri. Kong maksudnya datuk. Kong maksudnya tergesa-gesa. Kong maksudnya hentam kong. Dan kong maksudnya bercakap. Bercakap ialah
kong. Sekali lagi, kong ialah datuk. Kong maksudnya tergesa-gesa. Kong hentam dan kong. Kong maksudnya bercakap. Oleh itu, dalam mempelajari bahasa Hokkien Pulau Pinang, anda perlu tahu mengenali bukan sahaja ejaannya tetapi juga nadanya. Sebaik sahaja anda terdengar kong, anda perlu tahu adakah kong itu bermaksud bercakap atau hentam atau tergesa-gesa atau datuk. Jawapannya kong ialah nada yang kedua. Kong 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 maksudnya ialah tergesa-gesa. Apa pula ialah kong? Kong. Kong ialah yang nada yang keberapa? Oleh itu, kalau you berlatih begini, setiap suku kata you latih dalam satu set. Kong, 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 kong. Kong, 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 kong. Oleh itu, kong itu ialah nada yang keempat. Dan maksudnya ialah berkata. Kong. Oleh itu, setiap suku kata kita boleh bahagikan kepada 4 nada. Bukan kesemuanya membawa apa-apa maksud. Ada yang tidak siap satu set maksud. Latihlah, berlatih dengan apa-apa jua suku kata, memastikan mengenal pasti apakah angkanya. Apa saja boleh dimasukkan dalam satu set ni. LU, lu. Lu, 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 lu. MU, mu. Mu, 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 mu. KU, ku. Ku, 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 ku. LI, li. Li, 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 li. NI, ni. Ni, 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 ni. TONG, tong. Tong, 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 tong. SONG, song. Song, 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 song. Dan sebagainya. Sebagai permulaan dalam mempelajari bahasa Hokkien Pulau Pinang, anda perlu banyak berlatih berkenaan nada, memandangkan ia adalah amat berbeza daripada bahasa Melayu. Untuk mempelajari bahasa Hokkien Pulau Pinang dengan betul, mula-mula sekali kita mesti mempelajari nada dia dan mempelajari nada itu dengan betul supaya anda dapat mengenal pasti dengan cepat apakah nada untuk setiap suku kata dan setiap ayat yang digunakan dalam bahasa Hokkien Pulau Pinang. Okey, sampai ke sini saya akan kembali sekejap lagi. Apabila saya kembali, kita akan buat lebih banyak latihan. Okey? Sekejap lagi. Halo dan selamat kembali ke siri video belajar Hokkien Pulau Pinang. Kita dalam bab yang kedua, iaitu bab mempelajari nada dalam bahasa Hokkien Pulau Pinang. Tadi kita telah membuat sedikit pengenalan mengenai nada dalam bahasa Hokkien Pulau Pinang, iaitu dalam setiap suku kata kita boleh bahagikannya kepada 4 nada yang berlainan, iaitu yang ditandakan dengan angka 1, 2, 3 dan 4. Dan juga kita kenali bahawa terdapat suku kata nada yang kelima, iaitu dengan nada 3-3. Kita sudah faham juga bahawa nada 3 dan nada 3-3 adalah serupa bunyinya tetapi mewakili perkataan yang berlainan. Oleh itu, perkataan dengan angka 3 akan menjadi perkataan yang berlainan daripada perkataan dengan angka 3-3. Dan kita dapati satu contoh, iaitu kau. Kau dengan angka 3 itu maksudnya tiba. Tetapi dengan angka 3-3 itu maksudnya ialah tebal. Okey? Dan sekarang kita akan buat latihan lagi di mana anda perlu mengecam apakah nada untuk perkataan itu. Okey, saya akan bagi perkataan dalam bahasa Hokkien Pulau Pinang dan tugas anda ialah dalam latihan ini adalah mengecam adakah perkataan itu angka 1, 2, 3 atau 4. Buat masa sekarang,
Anda tak mengasingkan antara nada 3 dengan nada 3-3. Sebabnya kedua-dua itu adalah serupa bunyinya. Tak apa, kita akan asingkan nada 3-3 ke tepi dahulu. Kita akan gunakan hanya 1, 2, 3 dan 4. Kalau perkataan itu adalah perkataan dengan nada 3-3, saya akan beritahu. Okey? Saya akan beritahu dan kita mula sekarang. Perkataan ini KUAN 2. KUAN 2 itu macam mana nak sebutnya? Okay. You cuba dulu dalam otak, fikirkan KUAN 2 macam mana nak sebutnya? Dan jawapannya ialah kuan. Bagaimana kita tahu ia adalah kuan? Kita tahu bahawa ini adalah dengan nada yang kedua. Itu dalam nada kedua ialah kuan. Ya, kita mesti tahu biasakan diri kita dengan irama itu, irama kuan. Iaitu ini ialah dalam irama itu adalah nada yang kedua dalam irama itu, iaitu kuan. Iaitu ini nada yang kedua, iaitu ialah kuan. Perkataan ini pula JIP 1. JIP 1, nada yang pertama disebut sebagai jip. Jip maksudnya masuk. Jip. Jip maksudnya masuk. Dan tadi kita belajar kuan. Kuan maksudnya tinggi. Saya terlupa nak terangkan. Ya, kuan maksudnya tinggi dan jip ialah maksudnya masuk. Jip. Ini nada yang pertama, maksudnya jip maksudnya masuk. Yang ketiga ialah ini CHUT yang 3. CHUT 3. Macam mana sebutnya? CHUT 3. Dan jawapannya ini adalah cut. Cuba baca ini cut. Mungkin dalam bahasa Melayu tak ada bunyi serupa dengan yang ini. Ia adalah cut. Cut. Ia adalah nada yang ketiga, iaitu cut. Okey, yang ketiga. Cut. Ini ialah nada yang ketiga yang disebut cut. Dan maksud cut ialah keluar. Tadi kita belajar masuk. Masuk ialah jip. Keluar pula ialah cut. Okey? Jip, cut ialah masuk dan keluar. Okey. Kalau you keluar masuk suatu tempat dalam bahasa Cina, dalam bahasa Hokkien Pulau Pinang kita kata jip cut. Jip cut maksudnya masuk dan keluar. Dalam bahasa Melayu kita katakan keluar masuk. Dalam bahasa Hokkien Pulau Pinang ialah masuk keluar. Okey? Masuk keluar jip cut. Sama artinya dengan keluar masuk. Yang ini pula. Yang ini mungkin you tahu. LU4. Jawapannya lu. Lu maksudnya awak. Lu. Dan digunakan dalam bahasa Melayu juga lu. Gua, lu. Begitu. Lu. Lu maksudnya awak. Dan ini ialah nada yang keempat, iaitu lu. Nada yang keempat. Dan yang ini pula KIM 1. KIM 1 ialah kim. Kim maksudnya emas. Kim ialah emas. Kim. Ini ialah nada pertama, iaitu emas maksudnya. Yang ini pula KANG 4. Dan jawapannya kang. Kang maksudnya sungai. Sungai ialah kang. Ini adalah nada yang keempat, iaitu kang. Dan
Yang ini pula ialah CANG 2. CANG 2. Dan ini disebut sebagai cang. Nada yang kedua iaitu cang. Yang kedua cang. Cang maksudnya pokok dan juga cang juga boleh bermaksud mandi. Pokok dan mandi ialah cang. Okey, ada nada yang serupa dengan lebih daripada satu perkataan, iaitu contoh ini cang maksudnya ialah pokok ialah cang dan mandi juga cang. Okey? Ya. Dan latihan kita yang seterusnya pula ialah saya akan saya akan sebutnya dan you cuba camkan apakah nada untuk perkataan itu. Apakah angka nada? Adakah 1, 2 atau 3? Kalau 3, saya akan beritahu. Okey, yang pertama ialah nui. Ia adalah NUI. Tapi adakah dengan 1, 2 atau 3? Ada 4. Nui. Dan jawapannya dengan angka 3. Sebenarnya angka 3. Sebabnya nui. Jawapannya ialah nui ialah angka 3 dan tapi sebenarnya ialah angka 3. Nui maksudnya ialah telur. Telur dipanggil nui. Dan yang ini pula hampir serupa dengan nui. Ini dipanggil pui. Apa dia pui? Apakah angkanya untuk pui? Pasti agak mudah kalau kita sudah tahu apakah dia nui. Nui ialah 3. Pui juga ialah 3. Pui. Pui ialah angka 3 dan perkataan pui maksudnya ialah nasi. Nasi ialah pui. Yang ini pula long. Apa dia? Long ialah nada yang adalah nada yang kedua, iaitu long. Okey, long. Long ialah nada yang kedua dan long maksudnya ialah bag plastik. Bag plastik juga dipanggil long. Sesuatu yang digunakan untuk menyimpan barang, bag plastik ialah long. Dan yang ini pula ialah my. Okey, my. Nada yang keberapa? My. Okey. My ialah nada yang ketiga. Okey. My ialah nada yang ketiga. My. Oleh itu yang ini nada yang ketiga, ia adalah my. My maksudnya tidak mahu. Tidak mahu ialah my. Oleh itu setakat sini sahaja untuk bab ini. Dalam bab yang seterusnya, kita masih akan berlatih berkenaan nada kerana saya faham nada itu suatu yang baru untuk sesiapa yang tidak mengenali bahasa Hokkien Pulau Pinang ataupun apa-apa bahasa Cina. Oleh itu adalah mustahil kita banyak berlatih nada supaya kita mempunyai asas yang kukuh sebelumlah kita belajar lagi apakah pada bahasa Hokkien Pulau Pinang. Oleh itu dalam bab yang seterusnya saya akan mengajar anda perkataan dengan lebih dari satu suku kata. Sekarang ini setiap perkataan yang kita pelajari adalah perkataan satu suku kata. Tapi dalam bab yang seterusnya, kita akan pelajari perkataan yang lebih dari satu suku kata dan kita akan masih lagi berlatih nada. Okey? Setakat sini sahaja. Kalau anda suka sama video ini, tolonglah berikan satu like kepadanya supaya YouTube akan sebarkannya kepada lebih banyak orang. Dan lagi pun,
Sekiranya anda ingin belajar bahasa Hokkien Pulau Pinang, sila langani saluran YouTube Learn Penang Hokkien supaya saya dapat terus mengajar anda mempelajari bahasa Hokkien Pulau Pinang, dan tekan sama loceng itu. Tekan sama loceng itu supaya saya dapat maklumkan anda setiap kali terdapatnya video yang baharu untuk bab-bab yang seterusnya. Okey, sampai ke sini sahaja. Terima kasih kerana menonton video ini dan harap-harap kita akan berjumpa lagi. Kam sialu cete.